Sebenarnya Brother Fai ni sebenarnya seorang yang pemalu. Apa kabar semua? Anda bersama Brother Fai di dalam Malam Mistik Bonus. Okey, ceritanya macam ni lah ya. Ceritanya lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun yang lepas lah. Masa tu Brother Fai memandu seorang diri perjalanan daripada Muar ke Kuala Lumpur. Jadi perkara ni berlaku semasa di Tol Tangkak ya. Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Dalam selepas daripada Tol Tangkak menghala ke Kuala Lumpur masa tu malam selepas dia bayar tol tu, Brother Fai ada nampak tau, ramai orang daripada bawah dia naik ke atas. Seolah-olah macam apa tau, dalam fikiran Brother Fai, mungkin ada bas rosak kot dekat bawah ni, tu sebab ramai yang naik ke atas ni menghala ke Tol Tangkak. Lepas tu Brother Fai tak hiraukan lah. Selepas daripada lencongan nak menghala ke Kuala Lumpur tu, tiba-tiba nanti dulu minum air nanti dulu. Tiba-tiba kan suasana tu memang gelap lah. Orang kata dekat highway ni memang tak ada lampu kan, cuma bertemankan lampu kereta. Dan waktu tu pun kereta tak banyak dekat highway tau. Tiba-tiba Brother Fai terhidu bau pacai. Tahu tak bau pacai tu bau apa? Kalau orang Singapura tahu kot bau pacai tu. Bau pacai ni adalah bau kapur barus. Kapur barus yang digunakan untuk memandikan jenazah lah. Bayangkan masa tu Brother Fai tengah bawa kereta berseorangan. Kau bayangkan. Jadi bila dah terbau pacai tu, Brother Fai buat tak tahu je lah kan, bawa je kereta kan. Lepas tu tiba-tiba dalam perjalanan tu, dekat belakang, dekat tempat duduk belakang Brother Fai ada ternampak ada satu lembaga tau. Lembaga tu rambut dia panjang sangat. Memang panjang gila rambut dia, mengerbang. Memang kusut lah rambut dia. Dan dia ni memang jenis yang bayangan hitam lah, rambut panjang. Dalam hati masa tu rasa memang jantung tu macam nak terkeluar lah kan. Tapi itulah, Allah tu bagi pinjam orang kata keberanian. Brother Fai masa tu tak panik lah di atas apa yang berlaku masa tu. Puaslah aku baca kan. Aku baca Fatihah, ayat kursi, aku baca 3 kul apa, semua tak jalan. Dia tetap stay kat dalam tu tau. Daripada bau wangi tu tiba-tiba tukar jadi bau busuk tau, macam bau bangkai tau dalam kereta. Last sekali Brother Fai dah tak tahan Lepas tu aku terus azan lah. Azan sekuat-kuat hati dalam kereta. Azan. Bila dah azan, benda tu tiba-tiba hilang tau. Tapi walaupun benda tu hilang, bau bangkai tu kan masih kekal dalam kereta. So bila Brother Fai tetap teruskan perjalanan, tak berhenti, sebab bahaya lah kan, tengah-tengah highway kita nak berhenti kan. Lepas tu keadaan pula gelap masa tu, tak ada lampu jalan tak ada. Sampailah di apa nama tu, restoran Jejantas
air keruh. Siapa yang orang Johor dia tahulah kot kan, restoran jentas air keruh Melaka. Brother Fai masuk dekat area situ. Lepas tu berhentikan kenderaan kat situ lah, parking. Lepas tu kita ni adalah juga sikit-sikit belajar petua lah kan, sekiranya berlaku perkara-perkara yang macam tu lah. So kita berhentikan, Brother Fai berhentikan kenderaan, buka keempat-empat pintu kereta ni, okay? Sebagai syarat lah. So Brother Fai mengatakan, okay, sampai sini saja aku tumpangkan kau. Jadi keluarlah kau dari sini, kan? Elok je Brother Fai cakap macam tu, kan? Macam ada satu hembusan angin ke arah muka Brother Fai ni. Zup, dia keluar tau. Wah, masa tu orang kata aku punya rambut ni kan rasa macam mencacak naik atas tau. Nak tengok rambut aku. Aku tak botak sebenarnya kan. Rambut aku mencacak naik atas. Habis tu, lepas tu bila dah macam tu kan, okay, betul, Khairul Onggon, ini petuanya. Lepas tu Brother Fai tak terus balik. Brother Fai singgah minum dululah. Kebetulan ada kedai minum kat situ lah. Ada satu je kedai minum yang masih belum tutup. Yang lain-lain semua dah tutup dah. So Brother Fai minum lah dalam setengah jam. Lepak dulu minum kopi panas kan. Lepas minum tu Brother Fai teruskan perjalanan. Alhamdulillah, daripada tol air keruh sampailah ke Kuala Lumpur, alhamdulillah tak ada apa lagi yang berlaku lah. Jadi itu salah satunya pengalaman Brother Fai ya. Ada satu lagi cerita. Ni korang nak tahu sangat cerita kan. Nyak, kau dari sini, aku tidak perlukan kau. Itu Tok Uban LUMP kan. Aku lain kan. Kau tunggu sampai aku datang. Kalau kau tak turun, biar aku naik atas. Tok Uban. Okey, macam ni. Biasanya sebelum PKP inilah, kalau Brother Fai ni bekerja shift ya, shift pagi. Bila Brother Fai tinggal di Semenyih dan bekerja di Petaling Jaya. Jadi perjalanan tu lebih kurang dalam 45 minit kalau jalan tak jam, okey. Biasanya Brother Fai akan keluar seawal pukul 5.30 pagi untuk menuju ke Petaling Jaya, ke tempat kerja lah, ya. Jadi daripada Semenyih tu Brother Fai akan melalui satu highway, iaitu highway Lekas, ya. Highway Lekas, highway Grand Saga, sampailah ke Federal lah. Baru jumpa PJ lah. So ini cerita ni masa dekat highway Lekas. Waktu tu jam 5.30 pagi. Daripada Lencongan Semenyih nak menuju ke highway Lekas ke arah KL PJ. Masa tu Brother Fai ada nampak dekat tepi jalan tau. Tepi jalan tu ada seorang lelaki tau. Ada seorang lelaki, dia pakai baju putih t-shirt ya. Dia pakai baju putih t-shirt, seluar jeans, dan dia bawa helmet. Okey. Itu okey lah. Korang nampak tu kira macam okey lah kan. Tapi yang tak okeynya kan, dia berjalan bawa helmet tu macam orang fras. Betul-betul macam orang fras tau. Macam orang putus cinta lah. Tunduk berjalan tau. Okey. Tunduk dia berjalan tau. Lepas tu, tapi yang menyeramkan, dia dalam keadaan berdarah tau. Berdarah-darah. Baju dia penuh dengan darah tau. Lepas tu Brother Fai dah dapat agak lah. Ini bukan dia ni. Bukan kaling-kaling ni kan? Dalam hati lah kata kan. Lepas tu teruskan jugalah perjalanan. Sekejap lagi, tak sampai 5 minit, aku baru cakap dalam hati ni kan. Bukan cakap apa ni melalui luaran. Sekejap lagi, tak sampai 5 minit, Brother Fai terbau bau hamis darah dalam kereta. Kau bayangkan, bau hamis darah dalam kereta kan. Bukan tak cukup dengan itu je kan. Tengah bawa kereta tu, tiba-tiba
Dia ada kat tempat duduk belakang, babe. Ada kat tempat duduk belakang, dengan keadaan bajunya berdarah. Kau bayangkan macam mana tu ya? Lepas tu kan, Brother Fai dah, alamak, betul-betul lah dia ganggu lah ni. Dia ganggu. Lepas tu Brother Fai, yelah, ada pengalaman orang kata yang lalu kan, yang macam Brother Fai ceritakan masa di highway Tangkak tu kan. Okay. Serius lah ni Khairul Anggun. Aku cerita serius ni, bukan aku cerita tipu-tipu. Ni pengalaman aku. Okay. Lepas tu Brother Fai bacalah apa yang patut baca. Sama juga, dia tak nak lari. Entah aku baca tunggang langgang, aku pun tak tahulah kan. Masa tu manalah kita tahu kan, aku kata dalam keadaan seram-seram jugalah kan. Sampai di highway Grand Saga, dekat situ ada satu Petronas tau. Berhenti dekat situ, buka pintu semua kan. Lepas tu baru cakap, okey, aku tumpangkan kau sampai sini lah kan. Kau keluar lah kan. Aku ni nak pergi cari rezeki kan. Jangan ganggu aku lah. Alhamdulillah, lepas tu benda tu hilang lah. Sebenarnya sebelum Brother Fai sampai dekat Petronas tu, benda tu pun dah hilang sebenarnya kan. Cuma bau darah tu tak hilang. Terbaca doa makan. Kau ajar kau tak uban. Okay. Lepas berhenti dekat Petronas tu, okay, teruskan perjalanan sampai ke PJ. Alhamdulillah, dah okey lah. Okay, cerita yang ketiga pula. Ini pun masih lagi di highway. Tapi highway ni berlaku di highway Grand Saga. Masa tu waktu maghrib. Daripada Kajang nak menghala ke PJ juga masa tu. Masa tu Brother Fai tak ingat lah masa tu perjalanan nak ke mana. Bukan nak pergi tempat kerja, tapi entah mana aku nak pergi, aku pun tak ingat. Bawa seorang diri juga waktu tu, waktu maghrib. Kena pula masa tu hujan ribut selebat-lebat. Ribut kan. Aku bawa kereta ni pun menggagau ni. Ribut kan, sampai tak nampak jalan. Lepas tu dekat tengah-tengah divider ni kan, ada seorang mamat ni tau. Dia berdiri tengah-tengah divider, tengah-tengah ribut. Itu pun korang dah heran tau kan. Heran kan, berdiri tengah-tengah divider, tengah-tengah hujan ribut ni kan. Itu satu hal. Yang betul-betul mengherankan kan, di tengah-tengah dalam ribut tu, dia boleh hisap rokok berkepul-kepul. Dia hisap rokok berkepul-kepul. Jadi kau bayangkan, dalam kereta tengah-tengah hujan ribut, berdiri tengah-tengah divider, hisap rokok, asap berkepul-kepul. Cuba kau bayangkan, itu orang ke dinosaur? Ke hantu dalam tin? Jadi itulah antara orang kata pengalaman yang Brother Fai pernah lalui lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Kadang-kadang aku pun tak ingat pengalaman pelik aku ni kan. Tu belum aku cerita dekat dalam bilik tidur lagi. Tapi masa tu aku budak lagi lah kan. Bila dah tidur berteman tu, alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Kau jangan minta-minta pula. Okay. Ni aku ni dalam pemalu-pemalu pun boleh juga bercakap So korang nak dengar cerita lagi ke? Dah pukul apa ni Dah pukul 1 suku, babe. Korang tak tidur ke? Besok tak kerja? Ya Tok Wan, rokok tak basah Tok kan. Kau bayangkan Tok kan, betul-betul dia buat magic ni Tok. Khairul Anggul, jangan cerita semua, simpan untuk next live pula. Ada lagi cerita bro, sebenarnya banyak. Nanti aku cuba ingat-ingat balik lah pengalaman aku ni kan. So kau nak suruh aku buat apa lagi? Nak cerita apa lagi Aku pun tak tahu apa aku nak cerita lagi dah kan. PKP
Apa Tok Uban? PKP. Aku cerita dalam rumah lah Tok Uban kan. Buat apa aku nak keluar? Kalau aku keluar memanglah aku kena tangkap dengan polis. Dah aku cerita dengan korang dalam lock up. Tak pasal-pasal Tok. Dia pakai vape kot. Kalau dia pakai vape lah Tok kan, tengah-tengah hujan tu Tok, kau gila kan, pakai vape tengah-tengah hujan kan. Maunya short vape tu kan, keras kau tengah jalan. Tak adalah, aku gurau je lah Tok. Okey. Babe, aku memang orang kata seram lah dengan hantu pocong babe. Kau bayangkan babe kan, apa ni, aku tengah nak dengar cerita seram ni. Okey, kau bayangkan babe kan, hantu pocong, benda tu berkafan babe. Berkafan babe kan, berkafan jenazah babe. Lepas tu dia boleh berdiri babe. Kau bayangkan babe. Kau tak senti ke tengok kalau benda tu makhluk yang berkafan berdiri babe? Kau tak senti ke tengok benda tu berkafan? Kau jangan babe. Kau ni apa, Pride? Belakang aku ada lembaga. Lembaga apa? Lembaga elektrik negara. Aku tahu belakang aku ni ada Swiss lah. Ada Swiss. Kau jangan macam-macam. Okey. Bila benda tu, kau bayangkan kalau benda tu berdiri belakang kau. Kau gila lah, berdiri belakang kau kan. Belakang kau lah, bukan belakang aku Okey belakang korang. Babe Mana ni Pink, pocong lelaki ke perempuan Tak tahu jantina dia sampai sekarang. Kalau nak tahu jantina dia, pergilah tempat dia, buka kain dia tengok kan. Kalau pocong perempuan, kalau tengok ada terbonjol kat depan tu, ada dua gunung kat depan tu, perempuan lah. Kalau yang lelaki tu dia rata flat. Okey. Tadi apa, Pride dia suruh aku cerita pasal apa nama tadi tu, pengalaman hunting tu berbulu kat buntut kau masa kau bangun benda tu ada. Sudahlah kau Pride, kau ni saja je kau ni. Macam ni Pride. Macam ni Pride pula. Macam ni korang. Okey lah, aku cerita satu je lah kan. Pengalaman itu pun biasa-biasa je babe kan. Pengalaman aku pergi dekat Pulau Besar Melaka tau. Pulau Besar Melaka. Masa tu waktu siang kita orang buat apa ni lah, buat macam tour lah, pergi dekat makam itulah, makam inilah, orang kata dekat apa ni, batu belah yang tempat Panglima Lidah Hitam tu dia belah batu tu menggunakan lidah. Itu dia punya antara cerita-cerita legenda dia lah. Itu fine, waktu siang aku pergi sampai ke petang. So balik ke chalet, berehat-rehat sekejap, lepas solat maghrib, lepas solat isyak, lepas makan, dalam pukul 12.30 malam kita orang pergi untuk explore di padang golf yang dikatakan tempat tu. Ada kucing aku ke? Dia dah belah dah. Tempat tu yang padang golf tu, tempat tu orang kata perkampungan orang Bunian. Okay? Siapa yang pernah pergi Pulau Besar tu dia tahulah perkampungan Bunian tu. So masa masuk dekat pintu gerbang nak ke arah situ kan, itu memang rezeki akulah masa tu. Rezeki dalam kami 4 orang dalam kami 4 orang, aku seorang je nampak babe. Aku seorang je nampak benda tu. Rambut panjang, muka tak ada babe. Muka tak ada. Muka tak ada, rambut panjang sampailah ke kaki ni, rambut panjang kan. Lepas tu dia pakai baju putih. Dia nampak kami masa tu, dia macam intai-intai dekat pokok. Lebih kurang macam ni tau.
Lebih kurang macam itulah kan. Dia macam nak menyuruk-nyuruk kan, nak menyuruk-nyuruk dekat pokok tu kan. Tapi rezeki memang aku seorang lah yang nampak masa tu. Masa tu pula kan, orang kata Allah tu tak gerakkan hati untuk aku snap gambar tau. Allah tu memang tak gerakkan hati aku untuk aku snap gambar masa tu. So aku teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan sampai dekat apa orang kata tempat pelabuhan kapal-kapal dagang jin kat situ. Tempat pertapaan. Kononnya kata yang situ Laksmana Hang Tuah 5 bersaudara akan datang ke situ untuk menyampaikan ilmu katanya ya, tapi sebenarnya semua itu jin Islam tau. Sampai dekat situ, sampai dekat Gua Yunus tau. Sampai dekat Gua Yunus, tapi kita tak sampai lah situ sebab jalan tu bahaya kan. So kita berpatah balik, kita ikut pesisiran pantai, di mana jalan pesisiran pantai tu tempat orang kata laluan para wali, laluan situ untuk orang kata penyebaran Islam di tanah Melaka satu ketika dululah. Dalam perjalanan nak balik ke chalet tu kan, kita orang kena serang hendap dengan sekumpulan babi tau. Tapi yang pelik tu kan, babi tu bukan babi hutan tau, kau tahu. Babi yang warna pink tu, kau tahu. Babi tu orang kata dia perhatikan kita tau. Jadi kita ni orang kata tak pernah tersempat dengan babi yang boleh kata liar macam tu kan. Kita orang pun jalan laju lah. Okey, jalan cepat kan? Jangan pandang belakang. Jalan kan. Tapi pelik lah kan, macam mana boleh ada babi pink dekat situ kan. Kau bayangkan. Lepas tu kita sampai dekat satu orang kata batu tempat pertapaan dekat situ. Adalah sikit-sikit kita buat orang kata amalan zikir-zikir sikit lah kan. Sebab dalam ramai-ramai orang kata tim The Haunting Cruise tu ada salah seorang apa orang kata perawat lah. Kalau kau nak tahu, dia Alang lah. Sahabat TSC ni Alang, dia apa ni lah orang kata suruh kita ikut dengan dia lah zikir-zikir. Memang benda tu tak salah kan. Zikir kerana Allah kan, untuk Allah, untuk Rasulullah kan, bukannya untuk siapa-siapa pun kan. Alhamdulillah masa kita buat amalan zikir-zikir tu tak ada apa-apa gangguan lah. Cuma ada jugalah dengar macam bunyi orang serit rantai, jalan tring kring, tapi tak nampak apa pun kan. Sebenarnya kan, masa kita orang buat tour waktu petang tu, aku ada ambil snap gambar tau. Jadi gambar-gambar tu adalah dalam 2-3 gambar yang kita orang dapat tengok, yang korang akan dapat tengok penampakan entiti kan. Okey, untuk pengetahuan mana yang bukan ahli paranormal lah kan dalam ni kalau kata kan ada yang ambil gambar benda tu seketul berdiri, betul-betul kau nampak entiti tu betul-betul rupa macam orang kan, itu bohong babe, bohong. Sebab apa? Kau pergilah pengkaji yang orang kata yang ada equipment yang mahal gila pun kan, yang boleh apa, siapa nama tu yang buat conjuring punya apa tu semua kan, dia pun kalau dapat snap gambar entiti ni pun dia takkan sempurna babe. Sebab dia ni adalah bentuk bayangan babe. Dalam bentuk bayangan kan, bukan dia seketul manusia tu, tak ada. Kau janganlah kencing kan. Jadi dalam page The Haunting Cruise tu nanti korang selak-selak lah sikit tengok. Dalam tu ada apa ni lah, ada sedikit-sedikit penampakan masa kita orang tour waktu petang. Waktu malam kita orang tak dapat apa-apa gambar pun. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Siapa nak belanja aku air ni? Aku nak pergi ke dapur, aku malas lah. Sebab aku kalau dah gerak ni kan, aku terus off je. Jam dekat 2 pagi 1.40.
Apa ni, tadi dah masuk dah Mafai. Siapa suruh kau keluar? Lepas tu kau masuk balik, kau ketinggalan lah kan, dengar aku berceloteh. Kau ingat senang ke aku nak berceloteh kan? Susah kau nak dengar aku berceloteh, kau tahu tak? Selalunya aku diam je, aku malas je kan. Kerja dari rumah ke bro? Tak ada, bukan kerja dari rumah. Aku kerja bro, aku kerja. Aku pergi tempat kerja kan. Lagi teruk PKP ni, aku kena kerja shift lah bro kan. Penat kan. Tapi apa boleh buat bro kan. Itulah punca rezeki aku kan. So kena layan jugalah kan. Sekali tiba-tiba betul ada penampakan, Pride terus nak buat uji nyali kat rumah hang. Oh, nak buat uji nyali kat rumah aku. Apa rumah aku, anak bini aku ada, kau pun nak buat uji nyali. Ya kan. Baik kalau Pride tu kan, suruh dia pergi kat Muar tu, dekat tepi Tanjung Mas tu. Situ banyak tempat. Rumah aku buat apa? Satu lagi kan, kalau siapa-siapa lah tim paranormal ni yang nak datang ke Semenyih untuk buat apa hunting, aku ada tempat yang aku boleh syorkan. Satu dekat area dam Semenyih. Tapi masalahnya dam Semenyih ni, dia ada Dam Semenyih dekat situ. Tapi masalahnya kat situ ada apa ni lah, ada binatang buas lah. Ada harimau dan juga apa ni, beruang matahari. Dekat situ aku pernah berdua lah turun dekat dam Semenyih tu dengan anakku yang sulung. Aku pergi kat situ, kononnya nak nak lepaskan steam, orang kata dah lama tak hunting kan. Kita pergilah situ berdua, bawa lampu picit biasa lah kan. Lepas tu tiba-tiba dengar bunyi macam harimau babe kan. Lepas tu kita orang kat kaki belah lah kan. Rupanya tak, bila kita tanya orang kampung situ, sebenarnya ada harimau kat situ. Harimau dengan beruang matahari. Ada satu lagi dekat Semenyih ni berdekatan dengan orang kata Bukit Broga. Sebelum kita nak pergi ke Bukit Broga tu, ada satu tasik tempat orang jogging lah. Di situ dikatakan terdapat banyak penampakan entiti dekat situ ya. Penampakan entiti kat situ. Lepas tu ada pernah terjadi kes budak hilang. Dia hilang ke tempat lain, tapi orang jumpa dia dekat tasik tersebut. Jadi situ antara dua tempat yang aku syorkan kalau korang nak pergi hunting dekat situlah ya. Apa ni, Bro Fai mix Cina peranakan. Yelah memanglah aku ada sikit-sikit lah kan. Okay. 965 lambat babe, macam siput berjalan babe kan. Aku tak tahulah kata kan, tapi tak apalah kan. Layan je lah, layan kan. Aku buat aja benda ni kan. Aku dah seronok bercerita kisah seram ni kan. Aku buat aja kan. InsyaAllah dia akan jalan. Okay. Ada juga yang kecam sebenarnya kan, tapi aku malas nak ambil peduli lah kan. Ada yang kata, cuba kalau awak ni kalau bercerita biasa dengan nada suara seram sikit. Jawapan aku kan, jawapan berserta dengan soalan, selama ni aku tak ada buat ke suara seram babe. Kau nak seram yang macam mana hari tu? Kau nak bercakap, aku nak bercakap dalam tin baru suara aku seram ke? Adik, dia orang ni pun kan. Tapi tak apalah, biarlah dia kan. Tak ada hal punya lah. Terima kasih Tok Uban, lu support gua pun support lu bro. Gua sayang sama lu bro.
Okey lah. Kalau dah tak apa-apa lagi, aku rasa aku nak mengakhiri perbualan kita pada malam ni. Okey? Boleh aku mengakhiri perbualan kita pada malam ni. So kita akan berjumpa pada waktu yang lain pula lah kan. Aku ni tak dapat lah nak hari-hari apa ni live kan. Sebab aku ni banyak tanggungjawab babe. Tak boleh nak live hari-hari. Sekala tu kan, baru korang tak bosan tengok muka Pak Haji ni. Khairul Onggon. Apa ni, biasalah tu bro, asam garam jadi YouTuber memang akan ada yang suka, ada yang kritik, ada pengkritik bermaksud orang dah mula aware konten seram yang bro buat. Semoga maju jaya. Okey, terima kasih Tok Uban, terima kasih bro Onggon, bro Khairul Onggon. Seminggu sekali live pun okey. InsyaAllah kalau ada masa, okey, nanti kita live balik lah. Okey, pergilah berehat semua. Okey, aku pun nak berehat lepas ni. Aku akhiri. Sekian, terima kasih kepada semua yang menonton live pada malam ini. Kita akan berjumpa pada masa yang lain. Dan jangan lupa besok malam. Assalamualaikum. Sekian.